aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, banci tanggung jawab bersama. Data Assalamualaikum, kembali kita ke Web TV Banci 2020 sempena Majlis Hari Pelancaran Banci Malaysia 77-2020, 6 dekad membina negara. So hari ini kita bersama Puan Roslawati Yahya, mantan pengarah Negeri Sarawak dan pengarah BPTMS. Jadi kita nak minta lah Puan Roslawati untuk kongsikan cabaran untuk kerja luar, memandangkan bagi fasa 2 Banci ni kita akan melibatkan kerja luar. So boleh tak Puan kongsikan cabaran tu? Terima kasih Cik Aina. Sebenarnya saya sebelum ni terlibat di peringkat negeri lah sebagai pengarah Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Sarawak untuk tahun 2019 dan juga 2018 lah. Sebagaimana yang kita tahu, negeri Sarawak ni adalah negeri yang terbesar lah di Malaysia, dan kalau mengikut dari segi kilometer persegi, kalau kita nak bayangkan seolah-olah seperti semenanjung Malaysia tetapi tolak negeri Perlis dan negeri Sembilan. Itulah luasnya kawasan di negeri Sarawak. Jadi memandangkan kawasan yang luas tu memang menghadapi kesukaran lah Cik Aina ya, untuk pergi ke kawasan-kawasan pedalaman untuk melaksanakan banci penduduk. Tidak semua kawasan mempunyai capaian internet. Jadi kawasan-kawasan pedalaman ni capaian internetnya adalah amat sukar lah. Contohnya di kawasan Kapit. Kawasan Kapit ni kita perlu naik bot daripada Sibu ke Kapit, mengambil masa lebih kurang 3 jam lah perjalanan untuk naik bot ke Kapit. Di kawasan Kapit pula, kawasannya adalah memang kawasan pedalaman dan banyak hutan lah. Tetapi ada penduduk yang tinggal di situ. Kita mesti cover setiap penjuru pelusuk negara Malaysia walaupun di kawasan pedalaman. Kalau di kawasan Kapit tu, area yang pedalaman seperti area di Balaga, di Song, itu kita perlu menggunakan kenderaan khas untuk capai ke kawasan pedalaman. Kalau kereta biasa sedang kita tak boleh guna. Kita kena guna 4-wheel yang memang khas untuk melalui kawasan-kawasan yang jalan tanah merah. Dan juga ada yang kita tak boleh langsung menggunakan kenderaan. Perlu berjalan kaki sehari 2 baru sampai ke kawasan tu. Jadi kita punya pembanci, penyelia dan pegawai perangkaan ni untuk sampai ke kawasan TK, tempat kediaman tu, mereka perlu bersedialah dari segi mental dan juga fizikal lah. Perlu fit lah. Sebab ada kawasan-kawasan tertentu yang kena berjalan kaki. Dan mereka perlu berada di kawasan tersebut dalam tempoh misalnya 2 minggu lah untuk cover setiap area di kawasan tersebut. Sebab itulah mereka ni mengalami kesukaran lah. Dan tak lupa juga Cik Aina, mereka perlu bawa bekal makanan sendiri sebab tidak ada kedai lah yang nak menjual. Jadi mereka tidak ada hotel, tidak ada guest house, perlu menumpang di rumah-rumah panjang. Jadi dari segi fizikal dan mental memang perlu kuat lah untuk berdepan mendapatkan maklumat daripada responden di kawasan-kawasan pedalaman. Okey, agak menarik ya, memandangkan Sarawak ni negeri yang besar, and then capaian internet dia amat susah. So maksudnya memang phase 2 ni, fasa kedua banci secara bersemuka, memang Sarawak amat perlukan lah kan? Amat perlu. Terutama di kawasan pedalaman yang kurang capaian internet. Kalau area di bandar, contoh di Kuching, Sibu, Miri, Bintulu, tu masih lagi okey. Masih ada capaian internet. Masih lagi boleh menggunakan kaedah e-census. Maksudnya rakyat Sarawak kena bagi kerjasama. Pembanci-pembanci kita terpaksa bawa bekal, naik bot, jalan kaki. So maksudnya memang yalah, kena kuat semangat. Kita nak minta lah Puan Roslawati untuk share seru rakyat-rakyat Malaysia untuk join banci kita pada tahun ni. Untuk seluruh rakyat Malaysia, terutama bagi penduduk di negeri Sarawak, saya ingin menyeru supaya semua terlibatlah dalam pelaksanaan banci penduduk. Berikan kerjasama anda untuk memberikan data-data dan maklumat yang sahih dan
jangan bimbang dengan kerahsiaan maklumat. Kami akan rahsiakan maklumat tuan-puan. Pastikan anda dan keluarga anda dibanci, data anda masa depan kita. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Roslawati Sama-sama. atas seruan tersebut. So, rakyat-rakyat Malaysia, jangan lupa pastikan anda dan keluarga anda dibanci, data anda masa depan kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.